dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku. Dipohon semua hadirin untuk berdiri bagi nyanyian lagu negaraku. Terima kasih. Dijemput duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Mulia anak, sempurna akhlak. Mulia tua, sempurna agama. Mulia bangsa, berbudi bahasa. Mulia majlis, tertib atur cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kejaraya. Yang berbahagia Datuk Dr. Syed Omar Sarifuddin bin Syed Ihsan, Ketua Setiausaha Kementerian Kejaraya. Yang berbahagia Datuk Engineer Haji Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kejaraya. Yang berbahagia Datuk Engineer Muhammad Suhaimi bin Hassan, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya. Yang berbahagia Datuk Engineer Ilyas bin Ismail, Timbalan Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Editor-editor media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selamat datang ke sesi libat urus Menteri Kanan Kejaraya bersama Ketua Editor Media. Bunga ganggang di jeti Peramu, indah warnanya bagaikan bara. Selamat datang para tetamu. Dengan izin dimulakan acara. Syukur Alhamdulillah pada petang yang cukup indah ini, ditambah seri dengan kehadiran Yang Berhormat Menteri Kanan Kejaraya, kita semua dapat bersama-sama menjayakan sesi libat urus ini. Terima kasih kepada semua editor media kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada hari ini. Hadirin sekalian, demi memberkati acara dan agenda kita, marilah kita semua selaku insan kerdil sifat dan upaya, dengan sanubari yang bersih, minda yang jernih, menghimpunkan segala harapan dan hasrat dengan baik-baik doa serta munajat. Bagi menambah keberkatan majlis kita yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Burhanuddin bin Mahmud, Penolong Pegawai Hal Ehwal Agama. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafika majidan. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwali wal akhir wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, para juru menguasai langit dan bumi, hanya padamu kami merapat bersyukuran atas segala anugerah, rahmat dan makmur ke atas kami. Jadikanlah kami semua hamba-Mu yang beriman, bertakwa serta mendapat kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya Fattah, Ya Alim. Sebenarnya majlis pada hari ini, sesi libat urus Menteri Kanan Kejaraya Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof bersama Ketua Editor Media
Anugerahkan pertemuan ini dengan hidayah dan taufik-Mu agar usaha kami berjalan lancar dalam kedekatan. Dan jikalau majlis ini sebagai medium dan ruang inisiatif untuk mengukus semangat serta komitmen kerja ini dalam merangka dan merancang agenda pembangunan negara. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan dan keupayaan untuk menggabung idea dan kepakaran seiring dengan kekuatan jasmani dan rohani dalam mengharungi rintangan dan cabaran dalam era globalisasi. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami yang diamanahkan untuk mengikut tugas dan tanggungjawab di kementerian ini dengan sinaran petunjuk yang berterusan demi memartabatkan diri agama bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkanlah serta lindungilah kami dan negara kami dari segala wabak dan tidak bencana. Hindarkanlah kami dari mara bahaya, keburukan dan kemungkaran. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darkis syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajillahuma fina wa la ma'na wa la mayyatuna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Burhanuddin atas bacaan doa itu tadi. Kementerian Kerja Raya dengan motor ke arah kesejahteraan rakyat mendukung visi sebagai peneraju pembangunan infrastruktur dan industri pembinaan negara. Hadirin yang dihormati sekalian, kalau dilipat sebesar kuku, kalau dibentang seluar alam, yang jauh diimbau, yang dekat digami, seuntai salam, sejambak kata, duguk bicara, merisik kata. Persada ucapan aluan akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya. Yang Berhormat Menteri seterusnya akan memberikan taklimat inisiatif, cabaran, projek dan pencapaian Kementerian Kerja Raya. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya ke pentas utama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang bahagia, Datuk KSU, Datuk Dr. Syed Umar Sarifuddin bin Syed Ihsan, Ketua Pengarah Kerja Raya yang bahagia, Datuk Engineer Haji Muhammad Zulkifli, Datuk Engineer Muhammad Syahimi, Ketua Pengarah LLM, Datuk Engineer Ilyas Ismail, Timbalan Ketua Eksekutif CIDB, editor dan rakan-rakan media yang kita raihkan, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Terlebih dulu saya mengucapkan bagi pihak Kementerian Kerja Raya setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan media, utamanya all the editors yang dapat bersama pada hari ini untuk dibantu urus Kementerian Kerja Raya bersama dengan rakan-rakan media. Pertama, untuk memberi sedikit taklimat dan berkongsi apakah perancangan yang berada dalam Kementerian Kerja Raya, khususnya core business, iaitu untuk membina, menyelenggara keseluruhan infra rakyat, jalan raya, jambatan, bangunan-bangunan kerajaan yang dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Kerja Raya untuk merancang dan membina serta menyelenggara semua harta-harta awam ini. Dan sudah pasti di bawah Kementerian Kerja Raya kita ada 3 kementerian agensi utama, iaitu Jabatan Kerja Raya Malaysia, CIDB dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Di samping itu kita ada 3 badan profesional, iaitu Board of Engineers, Board of Architect dan juga QS, Quantity Surveyors, yang berada di bawah kawalan badan profesional yang berada di bawah kawalan Kementerian Kerja Raya. Itulah saya kira petang ini mungkin saya nak berkongsi sedikit halat tuju dan peranan Kementerian Kerja Raya, khususnya dalam kita mendepani masa depan. Apatah lagi sekarang ini kita berada dalam apa dikatakan the technological era, Industrial Revolution 4.0 bisa katanya. Apakah peranan kita? Apakah langkah yang akan kita ambil? Dan itulah
kalau kita melihat dalam konteks IR 4.0 ini, Kementerian Kerja Raya sekarang ini memfokuskan untuk memperluaskan penggunaan teknologi dalam bidang pembinaan melalui Building Information Modeling, IBS ataupun Industrial Building System, robotic, automation ataupun otomasi, big data, IoT, VR, virtual reality dan juga artificial intelligence. Ini yang bakal kita fokus untuk masa depan kita, sesuai juga dengan dasar kerajaan, iaitu dasar digital negara, di mana di peringkat kementerian kita dah melancarkan beberapa inisiatif, termasuklah dari sejak tahun 2000 lagi. Sekarang ini, baru-baru ini kita dah melancar J10. J10 ini ialah untuk JKR khususnya, menggunakan ICT dalam keseluruhan proses, daripada design, procurement proses sehinggalah proses penyelenggaraan. Semuanya akan dipantaukan melalui sistem J10 yang telah pun dilancarkan. Kita juga telah melancarkan ITS Blueprint. ITS ialah Intelligent Transport System. Walaupun dia dikatakan Intelligent Transport System, mengapa tidak diletakkan di bawah Kementerian Pengangkutan bila ianya berhubung kait dengan transport? Mengapa diletakkan di bawah Kementerian Kerja Raya? Disebabkan segala infra berhubung kait dengan jalan dan sistemnya adalah digunakan kebanyakannya oleh Kementerian Kerja Raya. Misalnya Lembaga Lebuh Raya Malaysia, all the tolling system is part of ITS contohnya. Jadi ini nanti kita akan luaskan. Sebab itu blueprint ini kita dah rancang semenjak 2019 hingga 2023. Dan seterusnya ialah RFID yang sekarang ini dalam testing di peringkat all the lebuh raya. Dan daripada RFID nanti kita hopefully kita akan dapat aggregatekan untuk kita developkan multi lane free flow. Maknanya kita akan ada gantry, tak ada lagi toll booth, kereta akan lalu secara automatik saja, sebagaimana di kebanyakan negara juga dah melaksanakan, di Singapura misalnya. Lain-lain berhubung kait dengan IBS. Kalau kita lihat belanjawan 2021 telah di pengecualian cukai kepada all the IBS components sehingga 31 Disember 2025. Ini semua nak menggalakkan penggunaan IBS, teknologi baru. Dan kita tahu juga bahawa sekarang ini kita berhadapan dengan pandemik semenjak tahun lepas. Jadi apakah cabaran-cabaran yang dilalui oleh setiap agensi kita, khususnya CIDB misalnya, yang terlibat secara langsung dalam proses mengawal selia semua syarikat-syarikat pembinaan. Dan sudah pasti CIDB sendiri terlibat bersama dalam membangunkan SOP, iaitu pematuhan pada SOP dalam kita menghadapi pandemik. Dan di samping itu juga mereka sekarang ini menjadi penguat kuasa di bawah Akta 520 dan juga diberi kuasa oleh Kementerian Kesihatan untuk memantau tapak pembinaan dari segi pematuhan. Sebab itu kalau kita melihat CIDB saja dalam konteks pemantauan dan penguatkuasaan SOP ini, daripada 31 Januari hingga 26 Mac 2021, 2107 tapak bina telah dilawati, dan yang beroperasi penuh 2089, dan daripada tersebut 18 tidak beroperasi, dan 2088 mematuhi SOP dan satu tidak mematuhi. Maknanya pematuhan pada SOP ini makin meningkat. Itu di peringkat CIDB. Di samping itu sebenarnya CIDB juga membantu para kontraktor dengan pelbagai program, termasuklah bantuan dari segi memenuhi kehendak SOP ini. Manakala di peringkat LFM, bila saja diumumkan PKP dulu, kita telah membuat sekatan untuk rentas daerah dan juga rentas negeri. Sebab itu purata trafik di lebuh raya sebenarnya menurun hampir kepada 30%, iaitu 27
2.9%. Dan dari situ waktu untuk projek-projek lebuh raya sedang berjalan, pada waktu itu hanya essential services saja digunakan. Essential ataupun critical, kerja-kerja yang kritikal. Bila kita kata kerja kritikal, ialah kerja-kerja yang boleh, kalau tidak laksanakan, boleh mendedahkan bahaya pada pekerja, bahaya pada orang awam, dari segi juga dari segi kesihatan dan juga nyawa. Ini saja dibenarkan. Sebab itu dulu ianya agak mencabar pada peringkat awalan itu, sehinggalah ia ini dibuka semula. Alhamdulillah sekarang ni semua sektor pembinaan dibenarkan dibuka. Cuma cabaran di peringkat pembinaan lembuh raya ataupun jalan, khususnya jalan-jalan yang berada di live traffic. Live traffic maknanya kita buat kerja tapi lalu lintas masih dibenarkan melalui tapak pembinaan. Ini menjadi cabaran yang penting. Sebab itu kita dari segi dasarnya kita dah menetapkan bahawa setiap kerja ini perlu melatih juru audit bebas. Sebelum memulakan pekerjaan, mereka dikenakan untuk mematuhi berapa SOP. Antaranya ialah pelan quality project, aku janji keselamatan dan kesihatan pekerjaan, aku janji alam sekitar, kemudian method statement ataupun SOP yang disahkan oleh supervision consultant ataupun SC, independent check engineer ataupun ICE, dan juga safety and health officer. Maknanya keselamatan di tapak dan kesihatan di tapak bina ini perlu mematuhi semua work plan yang telah ditetapkan, termasuklah SOP yang telah dibangunkan. Jadi inilah yang dilaksanakan di peringkat LLM. Dan sepanjang tempoh pembinaan ada beberapa laporan, di samping laporan kemajuan yang perlu mereka kemukakan, mereka juga mesti mengeluarkan laporan QA dan QC, quality assurance dan juga quality control, laporan keselamatan dan kesihatan, dan juga laporan pengurusan alam sekitar dan laporan traffic management. Memang kita sedar baru ini terutamanya melibatkan projek Suki, ada beberapa insiden berlaku yang sudah pasti kita sendiri agak kesal dengan kejadian tersebut, dan sekarang ini tindakan tegas sedang pun dilaksanakan, khususnya di Suki, di mana stop work order telah dikeluarkan dan siasatan independent konsultan yang telah dilantik akan menyiasat keseluruhan proses kerja yang telah dilaksanakan. Dari segi ketidakpatuhan kalau ada, maka kita kena melihat bukan saja pada developer, contractors, tetapi juga konsultan yang terlibat dalam projek tersebut. Sekarang ini kita juga dah arahkan melalui LLM kepada semua kontraktor dan developer projek highway ini, bukan saja Suki, yang lain-lain juga perlu membuat audit secara bebas untuk melihat pada rangka kerja mereka dari segi pematuhan pada segala guideline atau garis panduan yang ditetapkan. Untuk JKR pula sudah pasti menjadi cabaran pertama ialah bila berlaku PKP, bagaimana kita nak pada masa yang sama nak meneruskan projek-projek kerajaan. Sebab projek kerajaan bajet yang telah diluluskan, kalau bajet telah diluluskan, tender tidak dijalankan, maka projek tidak dapat dijalankan, kontraktor tidak dapat dilantik. Bila kontraktor tidak dilantik, maka ianya tidak akan memberi manfaat dari segi perkembangan ekonomi negara kita. Sebab dalam bidang pembinaan ini multipliernya agak tinggi. Kalau 1 juta kita belanjakan, multiplier ataupun gandaannya lebih daripada 2 kali gandaan. Ini akan membantu dari segi pertumbuhan ekonomi dengan adanya projek-projek pembangunan. Tapi kalau nak laksanakan tender, cabarannya ialah bagaimana kita nak pertama sekali mengadakan tender. Kalau tender JKR dulu, ianya dikenakan secara orang kata face to face lah. Maknanya kita kena ambil beli dokumen tender, kemudian dokumen tender bila dah isi, tender dokumen itu kena dihantar ke JKR. Kemudian dalam proses itu, sebelum itu kena ada site inspection untuk melihat tapak, bagaimana kedudukan tapak projek sebelum mereka dapat membuat anggaran
berapakah jumlah tender untuk sesuatu projek tersebut. Ini menjadi cabaran. Sebab itu ada berlaku penangguhan pada segala proses tender, dan akhirnya setelah kita berbincang di peringkat kementerian dan JKR, maka kita kali ini memperkenalkan tender secara online. Malahan untuk site inspection pun mereka tak perlu pergi ke tapak. Sebaliknya apa kita guna ialah kita ambil gambar, video melalui drone dan sebagainya tapak, dan ini boleh di-sharekan kepada pembida supaya mereka boleh membuat anggaran kepada harga untuk mereka bid dalam the tender process. Ini salah satu inovasi yang telah dilaksanakan di peringkat JKR, dan alhamdulillah dengan perkara tersebut tender-tender masih dapat digerakkan, dan sekarang ini banyak award telah kita berikan. Dan aspek keselamatan sudah pasti ianya ada mesti mematuhi aspek ISO yang telah ditetapkan. Sekarang ni kalau saya nak balik kepada Kementerian Kerja Raya, dari segi skop peruntukan untuk bajet 2021, dalam belanja pengurus kita mendapat untuk 2021 sebanyak 1.26 bilion, dan belanja pembangunan ialah 6.09 bilion, yang mana sudah pasti projek-projek besar yang kita laksanakan ialah yang seringkali ditanya rakan media ialah Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak dan Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Sabah keseluruhan projek ialah fasa 1 sepatutnya 706 km, dipecah kepada 35 packages. Tapi yang dimuktamadkan setelah berlaku perubahan kerajaan dan sebagainya, hanya 15 dimuktamadkan, yang lainnya dibatalkan, dan 2021 kita dapat satu projek tambahan. Jadi Sabah ada 16 packages dengan menelan belanja lebih kurang 7.485 bilion ringgit. Daripada 16 packages, 11 dalam pelaksanaan, 4 lagi dalam proses tender, dan satu package yang diluluskan baru-baru ini ialah package yang melibatkan jalan Tawau ke Sempurna. Manakala untuk Sarawak pula, keseluruhan projek ini berjumlah 16.117 bilion ringgit, yang bermula daripada tahun 2015, 11 package kerja, dan kemajuan projek sekarang ini lebih kurang 62%. Di Semenanjung kita juga menumpukan pada menaik taraf jalan FR5. Jalan FR5 ini ialah daripada Tanjung Karang ke Sabak Benam, dan dari Sabak Benam sambung pula ke Hutan Melintang, Perak. Keseluruhan projek ini untuk di Selangor 807.7 juta, dijangka siap insya-Allah kalau tak ada masalah 15 bulan 12 tahun ini. Manakala yang di Perak, Sabak Benam ke Hutan Melintang dengan kos 166 juta telah pun siap pada 25 bulan 6 2018 yang lalu. Yang paling besar untuk Semenanjung ialah Central Spine Road. Central Spine Road ini ialah jalan daripada Bentong hingga ke sempadan Kelantan, iaitu sebelum Kuala Kerai. Jalan sepanjang 306.4 km dengan kos keseluruhan 7.5 bilion. Pakej 1 daripada Kuala Kerai ke Jambatan Sungai Lakit sepanjang 47 km. Pakej 2 Jambatan Sungai Lakit ke Gua Musang 59.6 km. Pakej 3 Gua Musang ke Kampung Relung Kuala Lipis 93.4 km. Pakej 4 Kampung Relung Kuala Lipis ke Raut 44.25 km. Pakej 5 Raut ke Bentong 54.1 km, dan pakej 6 Bentong ke Persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur Pahang 8.5 km. Daripada seluruhan pakej ini, yang dah siap 66.53 km, yang dalam pembinaan 106.77 km, yang dalam proses perolehan, mana di tender
dan sebagainya, lebih kurang 50 km. Yang masih dalam perancangan 75.05 km. Yang belum lulus hanya satu tinggal, 8.2 km. Yang tu kita dah mohon dan harapkan selewat-lewatnya dalam rolling plan Malaysia ke-12, ini tahun depan kita akan dapat lulusan ini. Yang seterusnya ialah di bahagian Kelantan yang dipanggil Lebuh Raya, Kota Baru ke Kuala Kerai. Ini sebahagian juga Central Spine nantilah akan berhubung ke Central Spine. Yang ni panjangnya 71.4 km dengan 3 package. Package pertama Wakaf Cik Ye ke Kaduk 10.8 km. Package 2 Kaduk ke Bukit Tiu Macam 29 km. Package 3 Bukit Tiu ke Kampung Rahmat Kuala Kerai 31.6 km. Ini termasuklah 10 km yang diumumkan dekat Kerajaan Kelantan dulu sebagai Lebuh Raya Rakyat. Yang ini dah pun diserahkan kepada Kementerian Kerja Raya untuk laksanakan. Dan yang dah siap 13.85 km. Yang dalam pembinaan 25.32 km. Yang dalam perolehan 18 km. Yang dalam perancangan 10 km. Dan yang belum lulus ada 3.8 km lagi. Jadi maknanya kalau keseluruhan ini lulus nanti, Central Spine ini daripada Betong sehinggalah Kota Baru akan dapat dilaksanakan, dan ini akan memberi pilihan kepada rakyat kita untuk balik ke pantai timur, terutamanya musim perayaan, jam sehingga 12 jam dapat diselesaikan. Diharapkanlah kalau tak diselesaikan dapat dikurangkan sebab banyak pilihan. Boleh guna LPT 1, LPT 2 pun boleh, Central Spine pun boleh, guna jalan pantai barat yang menghubungi pantai timur, pantai barat daripada Perak tu pun boleh. Jadi keseluruhannya, kalau kita melihat projek-projek yang dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya sehingga bulan Mac 2021 ini, jumlah projek yang dah siap untuk 2021, 27. Tahun 2020 kita dah siapkan 111. Jadi jumlah projek yang dalam pembinaan ada lagi 475. Projek yang siap ikut jadual dan mendahului jadual, dan ada juga yang lewat. Saya paparkan dalam skrin itu. Ada 5, 15 dan 7. 25 dulu yang ikut jadual ada 35, lewat jadual 37, yang lewat 39. Biasanya kelewatan ni berpunca banyak perkara. Salah satunya mungkin ada berlaku perubahan, sama ada pertambahan skop oleh pelanggan. Kedua, kelewatan pelanggan ataupun bekal. Ketiga, masalah tapak bina ataupun kualiti kerja. Tapak bina memerlukan rawatan tanah, keperluan untuk menyemak kualiti bangunan sedia ada serta kualiti kerja yang tidak menepati spesifikasi. Dan masalah utility pun ada boleh menjejaskan pelaksanaan projek, termasuklah PBT dan juga isu-isu teknikal dari segi banyak perkara lah. Dan majoritinya adalah disebabkan masalah kontraktor. Dan pada masa yang sama, dalam kita melaksanakan projek, kita dapat juga melaksanakan penjimatan. Kalau projek dari segi penjimatan ni, tahun 2021 setakat ini kita dapat penjimatan 18.6 juta. 2020 81 projek, keseluruhan penjimatan yang dapat kita buat ialah 100.8 juta. Itu tu. Satu lagi bidang kuasa kita ialah penyelenggaraan jalan persekutuan. Untuk 2021, panjang jalan persekutuan keseluruhannya 18,4.266 km. Peruntukan yang kita terima untuk keseluruhan, bukan saja jalan persekutuan, sebanyak 1.3 bilion, iaitu penyelenggaraan jalan persekutuan, penyelenggaraan lampu jalan, pembaikan jambatan, kerja berkala pavement di jalan persekutuan dan juga bangunan guna sama persekutuan, quarters milikkan KKR dan juga cerun di jalan persekutuan. Ini semua kita laksanakan, dan matlamat kita sekarang ini ialah ke arah penyelenggaraan portfolio yang lebih cekap. Sebab lubang-lubang ini dari dulu lagi
daripada zaman Sami Belu sampai sekarang pun kita masih belum dapat sebenarnya menyelesaikan isu pothole ini. Banyak sebabnya, dan insyaAllah, tapi komitmen kita berterusan untuk memastikan penyelenggaraan pothole ini dapat kita laksanakan dengan lebih cekap lagi. Dan untuk makluman, pada tahun 2020 sebanyak 206,570 jalan lubang telah dikesan dan kita baiki. Di Semenanjung ada 168,000 lebih. Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan ada 38,000 lebih yang telah kita laksanakan. Satu lagi skop yang utama ialah pembangunan kontraktor. Yang ini dilaksanakan oleh CIDB, salah satu core business CIDB, di mana inisiatif sewaktu COVID, CIDB telah membelanjakan lebih kurang 7 juta untuk membantu para kontraktor membuat ujian saringan COVID. Sebab kita tahu di tapak bina diperlukan, kalau nak menjadi pekerja perlu membuat saringan, dan sebab itu kita memperuntukkan 7 juta, di mana RM50 diberi kepada setiap personal binaan yang berdaftar dengan CIDB. Kos ujian sebenar adalah 100 dan 50 CIDB tanggung 50%. Dan khusus-khusus di mana CIDB adakan secara online disebabkan ada sekatan di sekatan daerah dan juga antara negeri, pergerakan antara negeri, maka online courses telah dilaksanakan. Online courses ini sebab kontraktor perlu mengikuti kursus untuk mereka baharui lesen dan sebagainya. Dan kita nak pastikan bahawa kontraktor ini adalah kompeten dengan mereka diwajibkan mengikuti kursus. Di samping itu, kita juga dapat peruntukan khusus untuk membantu kontraktor kecil sebanyak 200 juta. Ini kita nak bangunkan kontraktor dalam bidang penyelenggaraan. Ini baru kita lancarkan dan kita bekerjasama erat dengan syarikat konsesi, CIDB dan juga JKR untuk mengenalkan pasti kontraktor-kontraktor. Dan ini penting untuk kita pastikan kontraktor daripada G1 hingga G4 ini akan dapat melaksanakan projek ini secara lebih baik, dan akhirnya mereka ini akan dapat dilatih menjadi kontraktor penyelenggara, bukan sahaja jalan tapi keseluruhan aspek dalam bidang pembinaan. Daripada 200 juta ini, 100 juta adalah untuk Semenanjung, 1 juta lagi diagihkan untuk Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Yang lainnya ialah latihan yang dilaksanakan oleh CIDB melalui Akademi Binaan Malaysia. 300 personel binaan telah pun dilahirkan oleh ABM. Setiap tahun hampir 13,000 bidang kemahiran yang kita lahirkan melalui ABM ini. Manakala bidang tumpuannya ialah kerja-kerja yang lebih satu machine operator, pelbagai jenis mesin. Keduanya dalam bidang keselamatan, contract management dan sebagainya lah, supaya kita dapat beri tumpuan. Dan ini saya kira amat penting sekali supaya kita dapat melahirkan pekerja-pekerja yang separa mahir dan juga high skill personnel yang dapat contribute dalam pembangunan dan persaingan dalam bidang sektor pembinaan ini. Bukan saja dalam negara, kita harapkan kita dapat ekspor pekerja-pekerja mahir kita nanti di luar negara. Di samping itu, sebagaimana rakan-rakan media sedia maklum, selain melihat kepada bertanggungjawab kepada Kementerian Kerja Raya, saya sendiri dipertanggungjawabkan untuk melihat di bawah kluster infra, di mana ada kementerian-kementerian lain yang terlibat bersama kita, iaitu Kementerian Pengangkutan, Alam Sekitar dan Air, Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan juga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Setakat ini kita dah memesyuarat 3 kali. Di samping kementerian ini, kita juga membawa kementerian-kementerian yang ada kepentingan dalam pembangunan infra dan juga latihan. Misalnya kata Kementerian Sumber Manusia yang melihat khusus dalam bidang pelatihan, Kementerian Wilayah sebab mereka juga terlibat dalam membina infra dalam kawasan bandar,
dan sudah pasti akan ada rentas dari segi saling hubungan di antara highways dengan jalan-jalan perbandaran. Kita juga menjemput Kementerian Tenaga dan Komunikasi untuk bersama dalam kluster kita bermesyuarat, sebab dia dari segi infra komunikasi ada hubung kait dengan kita juga. Begitu juga dengan tenaga, sebab mereka nak memasang kabel elektrik dan sebagainya akan melalui jalan-jalan persekutuan dan sebagainya. Di situlah kita akan menyelesaikan segala masalah interagencies, interministry, dan juga kita akan come up dengan apa dikatakan dasar yang lebih inklusif. Dengan itu kita dapat menyelesaikan juga permasalahan dalam mesyuarat-mesyuarat di peringkat menteri, dan juga kita ada jawatankuasa teknikal yang dipromosikan oleh KSU dan semua KSU yang terlibat untuk memastikan apa yang diputuskan di peringkat menteri-menteri ini akan dapat dilaksanakan di peringkat kerja. Ini yang kita laksanakan setakat ini. Jadi untuk itu, terima kasih kepada rakan-rakan media. Itu sebab sedikit yang boleh saya kongsikan dan update rakan-rakan media apa yang berlaku di peringkat kementerian, apa yang core business kita dan apa perancangan masa depan kita. Dan diharapkan dengan itu kita akan dapat pemahaman kepada rakan-rakan media yang akan dapat membantu kita memberi penjelasan dan berkongsi dengan kita apa saja info maklumat di peringkat akar umbi, supaya kita dapat berkongsi dan mencari jalan bagaimana kita dapat tingkatkan perkhidmatan kita untuk memberi keadaan infra yang lebih selesa, lebih selamat kepada rakyat kita dan negara kita. Untuk itu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan, saya boleh ambil soalan lah. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Jadi kita buka soalan kepada wakil-wakil media yang hadir, dijemput untuk ke ruang mikrofon yang telah disediakan dan mengajukan soalan. Silakan. Tak nama dan daripada mana ya? Selamat petang Datuk Seri, saya Ring dari Surat Khabar The Star. Saya ingin tanya apakah inisiatif dari pihak kementerian untuk memudahkan penyaringan COVID-19 untuk pekerja asing. Kita faham bahawa banyak lagi yang masih belum disaring. Jadi apakah langkah kementerian mungkin melibatkan pihak Kementerian Sumber Manusia juga, apakah kerjasama interministry untuk mencepatkan penyaringan, dan mungkin apakah langkah untuk vaksinasi jika ada difikirkan? Terima kasih. Okey. Ada lagi saya boleh kumpul dulu. Seterusnya silakan. Ya. Selamat petang, saya Rizky from Suci Daily. Rizky yang selalu mesej saya kan? Bertanya dah apa status sekarang bagi penstrukturan sebuah highway, Ruas Highway. Okay. Untuk saringan, saya dah katakan tadi untuk membantu syarikat-syarikat ataupun pekerja-pekerja tapak bina, tak kira sama ada mereka orang Malaysia ataupun pekerja asing, SAIDB ada membutuhkan sejumlah 7 juta ringgit untuk membantu meringankan bebanan. Di samping itu, Kementerian Sumber Manusia menyediakan juga untuk melalui Perkeso program saringan ini yang dimaklumkan dalam mesyuarat MKN dulu, lebih kurang 800,000 pekerja binaan yang terlibat, khususnya pekerja asing saja. Yang ini ongoing. Tapi apakah update berapa ramai yang dah ditest dan sebagainya, saya tak pasti, sebab ianya melibatkan bukan sahaja pekerja tapak bina tapi juga pekerja-pekerja daripada sektor pembinaan semengan. Itu yang maklumat, tapi perincian saya tak ada. Cuma kalau Cik Datuk Ilyas tu ada sebelah you tu, dia akan update you untuk daripada CIDB the 7 million yang telah dialokasikan. Kita juga dah berbincang, malahan Datuk Syed Azmin dalam mesyuarat jawatankuasa, kita ada 2 jawatankuasa di peringkat kebangsaan. Satu jawatankuasa perihal darurat, kedua jawatankuasa keselamatan negara. Both under keselamatan negara, satu on COVID, satu on darurat. Sekarang ni jawatankuasa teknikal yang dipromosikan oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin dan juga Dr. Adham Baba, yang merupakan dalam proses vaksin ni
akan menentukan siapakah keutamaan diberikan vaksin dulu. Di peringkat pertama ialah of course the frontliners. Frontliners boleh kata dah selesai. Peringkat kedua ni yang dah diputuskan awal dulu ialah semua yang berumur 60 tahun ke atas yang ada health problem, comorbid. Yang ni diberi dulu. Dan siapa lagi dalam fasa kedua ini? Salah satu yang dicadangkan dulu ialah semua pekerja-pekerja dalam sektor bisnes yang kritikal, sebab ini akan menyumbang kepada ekonomi aktivitis kita. Tapi yang ni belum ada pengumuman, jadi saya tak berani nak katakan apa keputusannya. Yang tu kita kena tunggu Yang Berhormat KJ ataupun Yang Berhormat Dr. Adahan Baba yang boleh mengumumkan apa yang diputuskan oleh jawatan kuasa teknikal di bawah jawatan kuasa darurat tersebut, di bawah MKN. Saya tak pasti, tapi memang ada dibincangkan siapakah keutamaan yang akan diberikan untuk dapat vaksinasi di samping frontliners, dan kita ada the vulnerable group. Lepas ni who else yang akan dapat? Yang tu kita kena tunggu jawatan kuasa itu umumkanlah untuk vaksinasi. Dan as far as apa is concerned, kebanyakannya state pun ada minta. Banyak state juga minta didahulukan. Dan sudah pasti kalau ini perkara yang menjadi perebutan, challenge-nya ialah dari segi bekalan. Kita dah confirmkan order, tapi bekalan akan datang in stages. Dia bukan datang lump sum. Walaupun komitmen kita untuk order about 120% of our population, tapi yang datang are in batches. Jadi sebab itu kita kena tentukan keutamaan siapa yang dapat terima dulu. It is based on satu risk factor, kedua the contribution to the economic and so on. Termasuklah guru-guru yang apa pun sudah dimasukkan. Guru-guru yang ada orang kata vulnerable lah, ada comorbid yang tu dah dimasukkan. Untuk Miss E, highway untuk plus yang ni akan di-lead oleh Kementerian Kewangan on perbincangan berhubung kait apakah settlement or the way forward as far as plus highway is concerned. Tapi kementerian kita melihat pada other highways selain daripada plus highway ini, kita melihat the intra-city punya highway yang dalam bandar ni. Kita melihat yang dalam bandar ni ada beberapa proposal yang dah sampai pada kita untuk melihat konsep yang sama diproposkan oleh PLUS tapi yang lebih baik daripada PLUS. Jadi kita sedang pertimbangkan dan kita akan bawa perkara ini untuk dibincangkan bersama dengan MOF dan juga EPU melalui UKAS. Dan kita bila ini di peringkat kerja nanti dipersetujui, kita akan bentangkan kepada kabinet, dan kalau diputuskan oleh kabinet barulah kita boleh umumkan pada rakan-rakan media apakah the way forward as far as the toll is concerned di highway. Itu dari segi toll. Dan apa pula arah tuju kepada the new highways. Banyak proposal untuk new highways yang melihat kepada untuk menyelesaikan masalah traffic congestion di dalam bandar khususnya, dan juga ada yang di luar, termasuklah di Perak, di Melaka ada melihat kepada bahasa untuk membina highway. Dan apakah way forward ini pun sedang dirancang, dibincangkan di peringkat EPU, Kementerian Kewangan dan kita. Bila dah ada keputusan pertama nanti, kita akan putuskan. Tapi kali ini sudah pasti dalam keadaan kekangan yang kita hadapi di peringkat kementerian dan juga kerajaan dari segi dana, sudah pasti the new way forward nanti akan sedikit berlainan, yang mana ianya tidak akan membebankan kewangan kerajaan, dan kita akan melihat kepada pelaburan daripada pihak swasta sahaja. Ini yang kita nak lihat pada masa akan datang. Alright? Ada lagi soalan? Mungkin kita boleh satu dua soalan lagi, Tuan Sri. Assalamualaikum. Saya mau set aktiviti 3. Nak tanya satu tu yang pasal plus tu, yang cakap pasal yang intercity tu kan, yang what happen dengan yang Gamuda di truck and yang proposal tu. Lepas tu ada seperti yang boleh komen tak yang pasal apa tu kartel tender tu. Berapa banyak yang involve KKR and what are the action that will be taken
Okay. Untuk yang Gamuda yang saya katakan tadi, Gamuda dah diputuskan oleh kerajaan, kita tak akan ambil alih highway tersebut, dah dibatalkan. Cuma sekarang ni Gamuda dah come forward, dah datang balik untuk memberi proposal supaya nanti all the highway ni dia tak akan ada kenaikan. Maknanya harga tol tu pada satu kadar saja sehingga habis. Sekarang ni ini yang sedang kita perincikan, bukan saja daripada Gamuda, daripada Prolintas dan yang lain-lain juga. Sekarang ni kita melihat pada konsep apa yang telah dibuat untuk kelas untuk pada semua highway, supaya highway ini akan ada fix, tapi kemungkinan ada extension, cuma tak ada compensation daripada kerajaan. Dan pada masa yang sama, ianya tidak membebankan rakyat sebab kita dah tetapkan kadar tol nanti, tak ada kenaikan untuk masa akan datang. Ya? Bila untuk keputusannya? Sedang rancak dibincangkan. Bila ada keputusan, kita akan maklumkan rakan-rakan media. You'll be the first to receive the message nanti. Kita akan issue statement. On latest apa SPRM buat, actually first round saya menjadi menteri dulu, memang kita menerima aduan bahawa dalam proses tender ni memang wujudnya kartel. Cuma dalam proses tender, bila tender terbuka, kita kena terima semua tender. Sebab tender ni tender terbuka. Tapi kita tak tahu siapa yang dalam kartel. Sebab kadang-kadang payah nak kenal pasti. Cuma kita dapatlah aduan daripada orang ramai mengatakan ada wujudnya kartel. Sebab itulah dulu bila di peringkat awal lagi saya dah memaklumkan SPRM bahawa dapat tak melihat dalam proses tender kita ini ada komplain-komplain berkait dengan wujudnya kartel. Sebab itu SPRM saya kira mengambil tindakan menyiasat, tapi menyiasat ni pun bukan senang. Jadi akhirnya Alhamdulillah apa yang mereka laksanakan sekarang ini mereka dah dapat kenal pasti dan membawa ke mahkamah, dan kita memang serah 100% pada SPRM untuk menyiasat sepenuhnya. Kalau ada di kalangan pejabat awam yang terlibat, mereka patut diambil tindakan. Kita tidak akan melindungi pihak yang terlibat dalam perkara yang menyalahi bukan saja SOP tapi etika, dan aku janji mereka sendiri dalam proses tender. Okay? Alright, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum Dr. Sri. Nama saya Aznan dari Malaysia. Saya nak tanya pasal isu jalan berlubang. Dr. Sri, kalau tengok Dr. Sri bentang tadi, peruntukan macam besar, 1 bilion lebih. Tapi isu ni adalah isu yang direct impact kepada rakyat Marhain yang guna jalan hari-hari. Tapi sampai Dr. Sri cakap ini daripada zaman Tun Sri Belu sampai sekarang isu ni tak selesai. Apakah menyebabkan benda ni tak boleh selesaikan? Adalah disebabkan tidak ada kepakaran, tidak kemahiran, tidak ada capability untuk atasi masalah. Terus, terima kasih. Okay, dia banyak puncanya. Saya kata tadi peruntukan keseluruhan 1.3 bilion untuk penyelenggaraan, tapi bukan penyelenggaraan jalan saja. Ini termasuk yang lain-lain. Jalan kita hanya menerima lebih kurang average lah. Saya boleh katakan maksimum lebih kurang 800 juta setahun. Betul Cik Arina? Average lah. Ada kadang kita dapat tambahan, kadang tidak. Tapi yang diperlukan oleh kita untuk penyelenggaraan, kalau kita bid untuk tiap-tiap tahun tu, ialah 1.4 bilion setahun. Maknanya, bayangkan jalan kita ni umurnya macam kita lah. Ada umur dah. Kereta kita ni umur 10 tahun. Dengan kereta baru 10 tahun, kos untuk maintenance lebih mahal daripada kereta baru. Jadi kita, peruntukan kita buat jalan baru. Jalan, lifespan jalan ni average-nya boleh dikatakan 5 tahun ke 7 tahun. Lepas tu dia akan berlaku apa dikatakan structural failure. Maknanya bebanan yang dah lalu jalan tu banyak. Jadi sehingga kan struktur bawah tu pun dah tak mampu untuk menampung. Apatah lagi berat muatan kenderaan sekarang ni makin besar. Kenderaan makin banyak. Jadi jalan tu sudah pasti strukturnya akan menjadi makin lemah. Jadi ini yang kami kategorikan di peringkat kementerian, kita katakan the backlog. Backlog jalan-jalan yang memerlukan pemulihan dari segi struktur. Yang ni saja
kita memerlukan lebih kurang 4 bilion untuk haturkan. Tapi kita tak dapat peruntukan banyak ni, sebabkan kita kena compete, yang kita dapat sedikit-sedikit. Jadi apa yang kita buat ialah berpasar. Jadi sebab tu ada jalan yang sepatutnya memang patut buka habis, buat baru. Tapi kita buat tampung sikit kan, tampung macam mana pun 2-3 bulan, nanti kalau lori besar berhenti kat situ, memang dia akan lubang balik. Ini cabaran yang kita lalui. Bukan disebabkan teknologinya, teknologi banyak yang kita gunakan. Kita ada guna getah, kita ada guna sekarang ni fiber, macam-macam lah yang plastik pun ada yang boleh digunakan, bergantung dengan peruntukan yang ada. Jadi kita sekarang ni manage apa yang ada ni. Kalau ada, kita buat tampalan sementara untuk kita, kemudian kita akan buat tampalan kekal. Jadi komitmen kita ialah kalau ada aduan berlubang ataupun kita sendiri jumpa, tak perlu tunggu aduan, kita buat tampalan sementara dalam tempoh 24 jam supaya ini dapat ditutup. The next day kita akan buat tampalan kekal. Itu untuk langkah sementara. Tapi ada setengah jalan memang yang dah melibatkan structural, ianya tak akan tahan lama. Maknanya kita akan kena beberapa bulan lagi, kita akan tambah balik, sehinggalah kita dapat peruntukan untuk kita buka dan buat pavement baru. Itu baru dikatakan betul-betul penyelesaiannya lah. Sebab lifespan macam kita tu lah, yang saya katakan ni, kereta kadang kena overhaul, tapi duit tak ada, tak dapat overhaul, atur sikit-sikit kan. Macam tu lah. Itu yang cabaran. Sebab dari segi realitinya memang untuk dapat peruntukan ni, imbangi di antara nak buat jalan baru ataupun repair jalan lama. Jalan baru pun perlu dibuat, jalan lama pun kita kena repair. Jadi kadang ini yang competing based on limited peruntukan yang ada lah. Okay, jelas eh? Saya kena mengaku tu lah, cabaran. Sebab tu kalau highway, dia sepatutnya keadaan lebih baik. Sebab highway ni orang bayar tol kan, dia mesti maintain standard lebih tinggi. Kerajaan, jalan kerajaan terus ke keluar ni free, tak ada tol, jadi bergantung dengan peruntukan. Bayar rotek tu. Rotek itulah, kalau rotek masuk ke kita tak tahu, rotek pergi ke Kementerian Pengangkutan. Dia tak masuk ke Kementerian Kerja Raya. Tapi kita dah warning dengan apa, kalau dapat set aside certain provision daripada rotek tu, bagi kat kita. Tapi rotek keseluruhan pun mungkin tak cukup juga. Alright, ada lagi? Silakan, ada soalan di belakang. Sila. Okey. Dia kena bercakap ya? Okey, saya Sahalir Vitarian. Tanya sikit tadi berkenaan dengan kartel tu sikit tu, dari segi tindakan kemudian untuk pastikan amalan kartel tu tak lagi wujud pada masa depan. Sebab ini memberikan, kalau tidak wujud, saya tak dapat jamin. Tapi apa yang kita buat di peringkat JKR, di peringkat kementerian dan juga bersama dengan Kementerian Kewangan, dengan nasihat daripada SPRM, ialah untuk kita tutupkan ataupun kecilkan ruang untuk berlakunya manipulation dalam proses tender. Kita kata 100% nak apa, saya pun tak berani nak jamin. Sebab orang ni kreatif juga kan. Kalau kita buat apa cara sekalipun. Jadi salah satu misalnya dalam proses tender ialah kita kenakan tender bond. Bond tender, kalau kita nak masuk tender, bayar bond dulu. Jadi supaya yang masuk tender ni betul-betul genuine players. Tapi tender, bila tender bond ni berapa sekarang ni? Tender bond untuk tender ni Dalam 500,000. 500,000 satu tender. Untuk penyelenggaraan, Untuk projek. untuk projek, untuk ni maintenance Sekali masa saya. sekali 500,000 satu tender. Yes. Jadi bila dia kenakan macam tu, jadi maknanya kalau dia nak kartel, dia kena banyak orang kan. Jadi dia nak kumpul duit tu, mungkin agak challenging lah. Jadi the size of kartel tu mungkin bertambah kecil. Jadi bila bertambah kecil, dia tidak akan mempengaruhi keseluruhan harga tender. Sebab tender ni dia dinilaikan berdasarkan cut off. Cut off maknanya kalau harga orang masuk tinggi dengan harga kecil, kita tengok the mean, harga tengah tu kan. Harga tengah, dan bandingkan pula dengan bajet yang kita tentukan, apakah harga menasabah kita boleh laksanakan projek.
ataupun penyelenggaraan dia ada kos-kos tertentu yang kita dah calculate. Jadi benda-benda itulah kita harap akan dapat kedua dari segi proses right daripada penerimaan tender dokumen. Kita juga menerima aduan misalnya orang yang disqualified daripada tender, dia kata dokumen dia tak lengkap, tak cukup. Tapi bila tenderer kata kami dah hantar semua, kan? Tapi bila dibuka tender kata tak ada. Jadi di mana proses tu antara penender dengan di peringkat dalaman kita kena tengok. Jadi sebab itu kita kena tambah baik proses ini. Bagaimana proses membuka tender dokumen, kedua proses penilaian, ketiga proses untuk perolehan itu sendiri, jawatan kuasa tender itu sendiri. Kita akan lihat kepada seluruh proses ini, dan kita sebenarnya dah minta juga SPRM melihat dan membantu kita memberi rekomendasi apa yang terbaik untuk kita kurangkan berlakunya ketirisan dan juga penyalahan dari segi proses tata cara inilah. Tapi yang lebih penting saya kira kita kena banyak buat program dari segi kesedaran. End of the day, kesedaran setiap kita dalam memastikan integriti dilaksanakan sepenuhnya. Itu saja the way forward yang the most effective lah. Okay? Ada lagi? Alright. Kalau tak ada, saya sekali lagi mengucap terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang dapat bersama pada hari ini, the chief editors, the editors. Semoga perkongsian ini akan dapat memberi maklumat kepada rakan-rakan dan dapat sama-sama membantu memastikan dalam kami melaksanakan amanah dan tugas ini kita mendapat feedback dan kerjasama sebaiknya daripada rakan-rakan media, dan akhirnya matlamat kita ialah untuk giving the best to the nation and to the people. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Hari ini sekalian adalah diharapkan kerjasama strategik antara KKR dan para media sentiasa akrab dan menyajikan hibahan-hibahan yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Majlis menekankan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua atas keterlibatan dalam mencairkan majlis yang amat berbakti ini. Madah diungkap, santun ditara, santun dilantun mengusik hati, salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Besi tembaga biar di tanah, emas swasta dibawa pergi, berakhir kata di hujung noktah, di lain ketika bersua kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita tanam, itu yang kita akan tuai. Oleh itu, marilah kita fikir yang baik-baik, berbicara yang baik-baik, tanamkan juga ideologi hebat agar akhirnya pemikiran atau kepercayaan ini mampu menjadi titian kepada kegemilangan organisasi dan juga negara. Akhir kata, saya akhiri dengan lafaz mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.